Assalamualaikum dan salam suraku sayang bersama saya Fatin Syahira Rosti. Fokus berita malam ini, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menerima kunjungan hormat daripada Jawatan Kuasa Induk Festival Regatta Sarawak 2022 di kediaman beliau di Demak Jaya Petrajaya Kuching pada Khamis. Kunjungan hormat tersebut yang diketuai oleh Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, bertujuan bagi menjemput Yang di-Pertuan Negeri Sarawak menghadiri Festival Regatta Sarawak yang akan diadakan pada 4 hingga 6 November 2022. Ditemui media selepas kunjungan hormat tersebut, Datuk Seri Abdul Karim berkata penyertaan tahun ini masih sama seperti sebelum ini dan mendapat sambutan daripada orang ramai. Ujarnya sebanyak 14 acara akan diadakan tetapi acara tersebut akan diadakan secara saringan selama 3 hari. Jelasnya lagi untuk makluman, seminggu sebelum Regatta Sarawak diadakan, International Dragon Boat 2022 akan diadakan dengan menampilkan sebanyak 2,000 penyertaan melibatkan 16 negara. Turut hadir Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Hee Chang Kee. Sementara itu, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak turut menerima kunjungan hormat daripada 7 menteri bertanggungjawab untuk sambutan perayaan ulang tahun TYT 2022 yang akan diadakan di Miri. Kunjungan hormat tersebut yang diketuai oleh Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shim, bertujuan membincangkan aktiviti-aktiviti yang akan diadakan pada hari sambutan tersebut. Turut hadir Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Komuniti Sarawak, Datuk Rozi Yunus, Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan Sarawak, Dr. Ripin Lamat dan Residen Bahagian Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof. Laporan seterusnya, Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM dan Koperasi Koperkasa Sarawak Berhad di Dewan Undangan Negeri Dun Petrajaya di Kuching pada Jumaat. Kunjungan JKOM yang diketuai Ketua Pengarahnya Datuk Dr. Zuraidi Ishak serta rombongan telah diiringi oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul. Bercakap dengan media selepas kunjungan berkenaan, Datuk Abdullah Saidul berkata perkara-perkara yang telah dibincangkan adalah mengenai jalinan kerjasama JKOM bersama Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS. Dan secara amnya peranan JKOM dan UKAS lebih kurang sama, dan kami telah dinasihatkan oleh Yang Berhormat Premier untuk bekerjasama dalam memastikan maklumat dan agenda kerajaan Sarawak dan federal dapat disalurkan ke masyarakat. Sinergi itu penting dan supaya kerjasama dalam pelbagai maklumat dan perancangan kerajaan peringkat negeri ataupun persekutuan dapat diselaraskan, dan dalam masa sama melalui JKOM dan UKAS kita juga bekerjasama untuk pastikan pelbagai perkara yang dilakukan di peringkat pentadbiran Kerajaan Persekutuan dan Sarawak tidak bercanggah dan dapat disalurkan dalam keadaan tidak mengelirukan masyarakat dan sebagainya. Sebelum itu, Koperkasa Sarawak yang diketuai Pengerusi Fatih Hambali serta rombongan yang membuat kunjungan hormat kepada Premier Sarawak memberitahu antara perkara lain yang dibincangkan adalah keterlibatan Koperkasa dalam sektor pembangunan hartanah dan pembangunan. Dan kita pun dalam transformasi kita nak menambah aset-aset yang strategik untuk Koperkasa, yang mana kita sedang menunggu kelulusan daripada SKM yang kita telah diluluskan Masyarakat Agung perwakilan kita yang lepas. Kita nak membeli 4 buah unit kedai 4 tingkat yang telah ready tenant di Jalan Satok, Kuching, dan juga satu pejabat komersial di Limbang untuk pejabat kita di bahagian Limbang. Kita memaklumkan bahawa kita punya housing project kita di Jalan Matang akan kita lancarkan sedikit masa lagi, dan kita telah menjemput YAB Premier untuk melakukan pecah tanah kita pada bulan November yang akan datang.
Terdahulu, Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul menerima kunjungan hormat daripada Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Datuk Dr. Zuraida Ishak di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Jumaat. Kunjungan tersebut bertujuan membincangkan perkara berkaitan penubuhan JKOM dan peranan di antara JKOM dengan UKAS dalam menyalurkan maklumat yang sahih daripada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Selepas itu, Datuk Abdullah Saidul mengiringi rombongan untuk mengadakan kunjungan hormat kepada Primer Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di bangunan DUN Sarawak. Turut hadir pemangku pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Samuel Simon dan pegawai tadbir khas UKAS Datu Takun Sunggah. Berita seterusnya, sebanyak 13 syarikat perniagaan tempatan dipilih menyertai program tabung ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas Fundraising Accelerator TFA di Tegas Digital Village pada 29 September sehingga 2 Oktober depan. Pengurusi Tegas, Datuk Len Talif Saleh memberitahu antara syarikat yang mengambil bahagian adalah The Brew Crew, Nebula Technologies, Thirst Asia, Timogah Hornbill Agriculture, Punggu Borneo, Watt Academy, MH Mahis, IX Ventura, Parma Plus, Spectrum Cahaya, Shikento dan Involving Brilliance Technologies. Menurutnya, TFA ialah program 4 hari yang direka untuk membantu usahawan Sarawak mempelajari segala tentang pengumpulan dana dan menjadikan perniagaan dalam bentuk pengumpulan dana terbaik mereka. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media pada Khamis. Tambah Datuk Len Talif, TFA bertujuan menyokong pertumbuhan syarikat permulaan dan perusahaan sosial di Sarawak selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Sementara itu, katanya peserta juga akan dikecualikan daripada yuran onboarding berjumlah RM2,888 apabila mereka mengumpul dana di platform Pitchin selepas program. Sementara itu, Brandon T. Kairen telah memenangi hadiah utama cabutan bertuah Kuching Food Festival KFF 2022 dengan membawa pulang sebuah motosikal W Motor Extreme 150cc bernilai RM11,600. Tempat kedua pula dimenangi oleh G. Mon Hua yang turut membawa pulang motosikal W Motor ES 125cc bernilai RM5,650, manakala tempat ketiga dimenangi Tau Moi Siah juga membawa pulang motosikal WM 110cc bernilai RM4,820. Kesemua pemenang cabutan bertuah yang menawarkan hadiah keseluruhan RM22,070 itu telah diumumkan secara maya dan disiarkan secara langsung di laman Facebook Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng pada Rabu. Manakala hadiah tersebut telah disampaikan oleh Datuk Wee kepada semua pemenang pada Khamis. Difahamkan sebanyak 12,253 penyertaan cabutan bertuah KFF 2022 diterima sepanjang acara 24 hari itu dari 29 Julai hingga 21 Ogos. Sekian edisi malam bersama saya, Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portalukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.